هيا نتعلم اللغة العربية معا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayuhat talamis, kaifa halukum? InsyaAllah alhamdulillah. Ustaz doakan semoga anak-anak murid Ustaz sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Baik, ma'i Ustaz Jo. Fi hazal yaum sanadrusu al-lughatan arabiyyah fi as-saff ats-tsani fil wahdati ar-rabi'ah, yakni fil mawdu' uhafizu ala adawati dirasiyah. Baik anak-anak, kita masih lagi di tajuk bab keempat, iaitu uhafizu ala adawati dirasiyah, yakni saya menjaga peralatan pelajaran. Baik, fi hadzal yaum sanadrusu al-kitab al-lughah al-arabiyyah bis-saff ats-tsani fi as-safhah 92 wa 93. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dalam buku teks kita, iaitu Al-Kitab Lughat Al-Arabiyyah tahun 2 pada muka surat 92, iaitu muka surat 92 dan 93, yakni muka surat 92 dan 93. Baik, awalan unzur fi safhah 92. Jadi anak-anak, jom kita lihat dulu. Yang pertama ni kita lihat dulu muka surat 92. Dalam muka surat tersebut kita akan belajar ataupun kita akan nata'arruf al-kalimah indi. Al-kalimah indi. Ma makna indi? Indi bermakna saya mempunyai. Tayyib, al-an kullukum azkuru indi. 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 Ma makna indi? Indi bermakna saya mempunyai. Tayyib, mafhum? InsyaAllah fahimtum. Tayyib anak-anak, biasanya kalimah ataupun perkataan indi ini digunakan bila seseorang itu mengajukan soalan ataupun pertanyaan kepada kita sebagai contoh, ataupun kita nak mengajukan soalan pada kawan kita ke, sesiapa sahaja ke. Contohnya ini tentang alat pelajaran lagi, kita tak masuk kepada bab lain. Ustaz ambil contoh tentang al-adawat dirasiyah. Contohnya Ustaz nak ambil tentang pen. Ustaz ambil pen. Contohnya kita nak cakap, kita nak tanya kawan kita ni ada pen ke tak ada. Contohnya kita akan tanya apa? Hal indaka qalamun? Hal indaka qalamun? Adakah kamu mempunyai pen? Jadi kita nak kena jawab indi. Ini yang kita nak belajar hari ni. Naam, ya. Kita kena letak bila perkataan hal kat depan, hal indaka qalamun, contohnya kita mesti kata ya dulu, ya ataupun tidak. Ya dalam bahasa Arab na'am, tidak dalam bahasa Arab la. Jadi kamu kena faham. Na'am indi qalamun, ya saya mempunyai pen. Contoh lagi, Ustaz bagi tahu lagi. Buku teks. Buku teks. Buku teks. Jadi buku teks dalam bahasa Arab apa yang kita belajar sebelum ni? Tayyib, mafhum. Kitabun. Tayyib, kitabun. Jadi kita nak tanya dia, ada buku teks ke tak? Jadi kita akan tanya dia, hal indaka kitabun? Jadi kita kena jawab apa dulu? Na'am indi kitabun. Ya, saya mempunyai buku. Itu sebagai contoh. Jadi itu sebagai contoh yang Ustaz nak tunjukkan kepada kamu apa maksud indi. Jadi kamu dah faham apa maksud indi tadi? Indi bermaksud saya mempunyai. Takkanlah kita tiba-tiba nak pergi tempat orang kalau tak ada pertanyaan. Indi qalamun, indi daftarun. Itu dah jadi menunjuk-nunjuk, orang tak tanya pun jawab, betul? Jadi cuma pembelajaran kita pada hari ini tentang indi. Nak cakap saya mempunyai pen ataupun saya mempunyai
buku. Contoh. Jadi Ustaz harap kamu faham penggunaan indi. Jadi ma makna indi? Indi bermakna saya mempunyai. Baik. Jom sekarang al-an kita akan belajar penggunaan ataupun cara penggunaan kalimah indi bersama dengan kalimah al-adawatud dirasiyah yang kita dah belajar sebelum ni. Jom. Baik anak-anak. Jom kita gunakan perkataan indi bersama dengan al-adawatud dirasiyah. Indi qalamu rasasin. Indi qalamu rasasin. Tayyib, al-an kullukum azkuru. Indi qalamu rasasin. Ma makna indi qalamu rasasin? Indi qalamu rasasin bermakna saya mempunyai qalamu rasasin, yakni pensel tulis. Saya mempunyai pensel tulis. Mafhum? InsyaAllah faham tum. Baik, yang seterusnya. Indi qalamun. Indi qalamun. Baik, al-an kullukum azkuru. Indi qalamun. Indi qalamun. Ma makna indi qalamun? Indi qalamun bermakna saya mempunyai pen. Indi qalamun bermakna saya mempunyai pen. Baik, yang seterusnya. Indi daftarun. Indi daftarun. Baik, al-an kullukum azkuru. Indi daftarun. Indi daftarun. Ma makna indi daftarun? Indi daftarun bermakna saya mempunyai buku tulis. Indi daftarun bermakna saya mempunyai buku tulis. Baik, yang seterusnya. Istami'u. Indi kitabun. Indi kitabun. Baik, ma makna indi kitabun? Indi kitabun bermakna saya mempunyai buku. Saya mempunyai buku ataupun saya mempunyai buku teks. Mafhum? InsyaAllah faham tu. Baik, yang seterusnya. Indi qalamu talwinin. Indi qalamun talwinin. Tayyib, al-an kullukum azkuru. Indi qalamu talwinin. Indi qalamu talwinin. Ma makna indi qalamu talwinin? Indi qalamu talwinin bermakna saya mempunyai pensel warna. Saya mempunyai pensel warna. Mafhum? InsyaAllah fahim tu. Tayyib, yang seterusnya. Indi warakatun. Indi warakatun. Al-an kullukum azkuru. Indi warakatun. Indi warakatun. Ma makna indi warakatun? Indi warakatun bermakna saya mempunyai kertas. Indi warakatun bermakna saya mempunyai kertas. Tayyib, yang seterusnya. Wa ba'da zalik. Indi haqibatun. Indi haqibatun. Tayyib, al-an kullukum azkuru. Indi haqibatun. Indi haqibatun. Ma makna indi haqibatun? Indi haqibatun bermakna saya mempunyai beg. Indi haqibatun bermakna saya mempunyai beg. Maratan ukhra, indi haqibatun bermakna saya mempunyai beg. Tayyib, wa ba'da zalik. Istami'u. Indi mistaratun. Indi mistaratun. Tayyib, al-an kullukum azkuru. Indi mistaratun. Indi mistaratun. Ma makna indi mistaratun? Indi mistaratun bermakna saya mempunyai pembaris. Saya mempunyai pembaris. Tayyib, mafhum? InsyaAllah fahim tu. Tayyib, wa ba'da zalik. Istami'u. Indi mibaratun. Indi
mibratun. Tayyib, al-an kullukum azkuru. Indi mibratun. Indi mibratun. Ma makna indi mibratun? Indi mibratun bermakna saya mempunyai pengasah pensel. Indi mibratun bermakna saya mempunyai pengasah pensel. Tayyib. Wa ba'da zalik istami'u indi mimhatun. Indi mimhatun. Tayyib. Al-an kullukum azkuru. Indi mimhatun. Indi mimhatun. Ma makna indi mimhatun? Indi mimhatun bermakna saya mempunyai pemadam. Indi mimhatun fil lughatil malayuwiyah, saya mempunyai pemadam. Baik, mafhum? Insyaallah fahimtum. Wa ba'da zalik al-akhirah istami'u indi miqlamatun. Indi miqlamatun. Baik, al-an kullukum azkuru. Indi miqlamatun. Indi miqlamatun. Ma makna indi miqlamatun? Indi miqlamatun bermakna saya mempunyai kotak pensel. Indi miqlamatun bermakna saya mempunyai kotak pensel. Maratan ukhra, indi miqlamatun bermakna saya mempunyai kotak pensel. Tayyib, mafhum? InsyaAllah fahimtum. Khalas. Tayyib anak-anak, macam mana dapat menguasai kalimah indi, iaitu saya mempunyai. Jadi untuk semua ataupun kullu adawati dirasiyah yang kita belajar tu, kita boleh menggunakan indi. Apa makna indi? Indi maksudnya saya mempunyai. Dah tentu kamu semua mempunyai peralatan pelajaran. Jadi fil lughatan arabiyyah, bila kamu nak cakap saya ada pen ataupun saya ada segala peralatan pelajaran yang kita belajar tu, kamu kena letak indi. Bermaksudnya saya mempunyai qalamun. Contohnya indi qalamun, indi mibratun, indi haqibatun. InsyaAllah mafhum? Alhamdulillah, ahsantum. Baik anak-anak, unzur fi safhah 93, iaitu muka surat 93. Kita nak belajar pula pada muka surat 93, iaitu tentang perkataan aina. Aina, ma makna aina? Aina ni biasanya berada di dalam soalan. Contohnya aina qalamun. Di mana qalamun? Ma makna aina? Aina bermaksudnya di mana. Bila orang nak tanya kamu, aina qalamun? Di mana qalamun? Maksudnya di mana pen. Lepas tunya contohnya aina kitabun? Aina mimhatun? Jadinya aina tu kamu faham di mana. Faham? InsyaAllah faham tu. Jadi kamu kena faham aina tu bila berada di dalam as-soal, iaitu dalam soalan. Jom Ustaz ajar kamu tentang penggunaan aina. Jadi kamu dah faham tentang aina. Jadi sekarang Ustaz nak dalam jawapan pula kita nak belajar tentang haraf jar, iaitu harful jarin. Ustaz tak nak terangkan secara lebih terperinci tentang harful jarin. Ustaz nak ajar kamu tentang perkataan sahaja hari ini. Bila sebut pasal harful jarin, belum masuk lagi skop untuk ajar kamu tentang haraf jar secara lebih terperinci. Jadi Ustaz nak ajar perkataan yang dikata haraf jar. Apa yang dikatakan haraf jar, iaitu perkataan yang ada dalam buku ni. Kita akan belajar tentang al-kalimah fi dan ala. Ma makna fi? Fi bermakna di ataupun dalam ataupun pada. Boleh guna di, pada, dalam. Fi tu boleh gunakan 3 makna mengikut kesesuaian ayat. Jadi boleh guna 3 perkataan tu. Ala pula boleh digunakan sebagai perkataan atas. Ala maksud dia atas. Okey, jom kita belajar tentang penggunaan aina dan jawapan dia yang mempunyai haraf jar, fi atau ala. Jom. Ainal qalamu? Ainal qalamu? Ma makna ainal qalamu? Aina bermakna di mana, qalamu bermakna pen. Di mana pen? Faham? Baik. Unzur al-kitab. Okey, jawapannya cuba tengok gambar tersebut.
Okey. Pen berada kat mana? Atas ke bawah buku? Atas buku. Jadinya atas apa tadi yang kita belajar? Ala. Baik. Jadinya al-qalamu, pen, ala, atas apa? Buku apa yang kita belajar tadi? Kitab. Jadi al-qalamu ala kitabi. Baik. Kenapa bukan kitabun? Baik. Kamu kena faham kat sini. Selepas huruf ja, baris terakhir selepas huruf ja mesti dibawahkan ataupun dikasrahkan. Ini kalau Ustaz terangkan panjang nanti. Baik. Al-qalamu ala kitabi. Mafhum? Itu jawapan dia. Pen berada di atas buku. Baik. Unzur as-sur as-sani. Baik, lihat pada gambar yang kedua. Okey, tengok soalan dia. Aina mibratun. Mana aina? Di mana? Mibratun maksud baik, pengasah pensel. Di mana pengasah pensel? Dia ada kat mana tu? Di dalam ataupun di luar kotak pensel? Baik, di dalam. Apa makna di dalam? Yang kita belajar tadi. Baik, ahsantum, fi. Jadinya mibratu fi miqlamati. Mibratu fi miqlamati. Pengasah pensel berada di dalam kotak pensel. Baik, mafhum? InsyaAllah faham tu. Baik. Tengok pada gambar yang ketiga. Aina miqlamatu. Aina miqlamatu. Di mana kotak pensel? Cuba tengok dalam gambar tersebut itu. Kat mana tu? Di dalam beg. Baik, mafhum. Kotak pensel berada dalam beg. Di dalam apa tadi? Fi. Baik. Jadi jawapan dia al-miqlamatu fi haqibati. Fi al-miqlamatu fi haqibati. Maksud dia kotak pensel di dalam beg. Mafhum? InsyaAllah fahimtum. Baik. Contohnya gambar seterusnya, cuba kita tengok. Pen berada di dalam kotak pensel. Kita nak cakap apa? Aina qalamu? Al-qalamu fi miqlamati. Mafhum? InsyaAllah faham tu. Cuba tengok pula, pengasah pensel berada di atas buku. Kita nak cakap apa? Nak guna ala atau fi? Baik, mafhum, kita guna ala. Al-mibratu ala kitabi. Pengasah pensel berada di atas buku teks. Mafhum? InsyaAllah fahimtum. Baik anak-anak, macam mana dapat menguasai penggunaan aina tadi dan haraf ja, fi dan ala? Jadi Ustaz harap Ustaz tak nak kamu bertukar lagi. Fi bermaksudnya dalam ataupun di ataupun pada. Ala maksudnya atas. Jadi tengok pada gambar, biasanya soalan akan tengok pada gambar dan kamu tengok gambar tu kedudukan peralatan. Contohnya aina qalamu, mana pen? Kamu tengok dalam buku tersebut pen berada atas buku. Bila atas kena guna ala. Ingat, bila kamu lihat gambar, contohnya pen berada di atas, kamu mesti guna ala. Ataupun kalau buku dalam beg, kamu mesti guna ala ke fi? Mesti guna fi bila dalam. Faham tu? InsyaAllah faham tu. Alhamdulillah. Jadi Ustaz harap kamu dapat kuasai pembelajaran kita pada hari ini. Perkataan indi, haraf ja, fi dan ala. Jadi Ustaz tak nak kamu bertukar lagi. Faham? InsyaAllah faham tu. Tayyib anak-anak, untuk aktiviti iftah al-kitabul ansyitah fi safhah isnani wa tis'un hatta sittatun wa tis'una, yakni pada muka surat 92 hingga 96. Nampak macam banyak, tapi sebenarnya seperti biasa soalan dia berkisarkan apa yang kita belajar hari ini. InsyaAllah Ustaz harap kamu dapat siapkan dan hantar melalui Telegram Ustaz seperti biasa, insyaAllah. Jadi Ustaz harap kamu dapat siapkan buku ni. Jadi ini adalah tajuk terakhir. Jadi ada sedikit lagi. Ustaz harap pada minggu depan kamu dapat kuasai apa yang kita belajar
dalam tajuk ni, insya-Allah. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah Ustaz doakan semoga kamu sentiasa sihat walafiat, insya-Allah. Manjada wajada, siapa yang berusaha akan beroleh hasil serta berjaya, insya-Allah. Itu harapan Ustaz pada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah.